Assalamualaikum, salam sejahtera dan bertemu kembali bersama Noro TV. One Piece 10. Berapa pun aku tak tahu, aku dah tak ingat, lama sangat aku tak review. Hampa tengok dekat tajuk, hampa tahulah. Chapter ni tajuk dia Yonko Akagami Pirates. Alright, okay, jom layan video ni bersama Uzumaki Khan. Let's get it. 目に物見せてやる。 Chapter ini bermula dengan flashback mengenai salah seorang Vegapunk iaitu Yonk yang berlaku beberapa jam yang lalu. Yonk dapat tahu yang world government telah belot dia dan mereka mahu membunuh kesemua Vegapunk termasuk diri dia. Tapi Yonk sudah pun bersedia dan memiliki plan untuk dijalankan. Yonk arahkan ke semua Seraphim untuk membunuh setiap orang kecuali diri dia sendiri, Stella dan Agent Cypher Pol yang dipenjarakan di dalam makmal underground. Selepas itu Yonk arahkan S-Snake untuk tukarkan dia menjadi batu dan pulihkan dia seperti sedia kala semula tak lama lepas tu. Nampak juga seperti Yonk berikan lagi arahan kepada S-Snake. Tamat flashback dan kita dapat lihat S-Snake menuju ke suatu destinasi. Proses pemindahan penduduk Egghead diteruskan. Kemudian di luar pulau kelihatan salah satu kapal milik Blackbeard Pirates menghampiri Egghead Island. Aku ada idea menarik mengenai ini dan aku akan bagi tahu di penghujung video, so stay tune. Pergi pula ke Pulau Elbaf. Captain Eustace Kid tengah berhadapan dengan Captain daripada Akagami Pirates Fleet. Nampak gayanya Captain di bawah Red Hair Pirates Fleet adalah lebih lemah berbanding Captain dari Fleet Yonko yang lain, contohnya Whitebeard Pirates. Mereka semua ni dapat hidup pun disebabkan Shanks bagi bendera Akagami Pirates supaya dapat melindungi mereka dan terus berlayar di laut. Red Hair Pirates berada berhampiran pantai di Elbaf dan mereka tengah bercakap semasa berjalan menuju ke medan pertarungan. Lucky Rook berkata kepada kaptennya supaya tunggu saja di situ biar komander semua yang handle situasi yang tengah berlaku sekarang. Shanks membalas bahawa Kid memiliki bounty sebanyak 3 bilion, jadi jangan pandang rendah kepada tenaga muda yang menyinar. Shanks bertanya kepada Hongo mengenai maklumat baru berkaitan Blackbeard. Hongo menjawab yang setakat ini mereka cuma tahu Blackbeard telah meninggalkan Hachinosu iaitu pulau bagi markas Blackbeard Pirates. Tiada lagi maklumat baru buat masa ini. Shanks berfikiran yang Blackbeard sepatutnya muncul di Wano tapi Blackbeard tidak datang ke pulau tersebut. Kemudian Shanks minta Yasop untuk melihat keadaan Kid Pirates yang masih belum sembuh daripada perang di Wano atau tidak sebelum mereka bertempur dengan Kid Pirates. Shanks seperti nak lawan secara adil, bukannya lawan secara kotor, serang hanya masa musuh dah cedera. Yasop memberitahu kapten dia yang Kid Pirates sihat sempurna semuanya, jadi tak ada masalah untuk mereka berlawan. Kid ciptakan satu senjata besar sementara Shanks tiba di pantai. Seterusnya Kid lancarkan serangan tersebut dan musnahkan semua kapal Akagami Pirates dan kalahkan semua kapten fleet. Tapi sebenarnya semua ini belum berlaku disebabkan itu hanyalah observation haki yang dilihat oleh Shanks. Beckman berkata yang Shanks dapat lihat masa depan yang bakal berlaku mengenai ancaman yang dibawa oleh Kid. Shanks menjadi marah dan serius melihatkan kemusnahan yang boleh dilakukan oleh Kid sekiranya Shanks membiarkan Kid melancarkan serangan. Jadi Shanks sendiri lompat menuju ke arah kapal Kid Pirates dan hasilkan serangan besar yang bernama Divine Departure. Shanks gunakan serangan yang sama digunakan oleh Goldie Roger semasa dia bertarung dengan Kozuki Oden. Kid tidak sedarkan diri manakala killer yang cuba menahan serangan itu bersama Kid muntah darah dan jadi tak boleh bergerak. Kid dan killer telah pun tewas sekaligus hanya di dalam satu serangan. Kru Kid Pirates yang lain merayu kepada Shanks untuk tunjuk simpati dan memberikan salinan road poneglyph yang mereka ada kepada Akagami Pirates. Shanks tidak berkata apa-apa dan lompat pergi dari kapal Kid Pirates. Di pantai pula Dory dan Brogy seperti mahu berkata sesuatu. Dory dan Brogy berkata kepada manusia-manusia kecil
bahawa kalau anda acukan pistol ke arah kampung seseorang, bersedialah untuk menerima padah. Dori dan Brogy pun melakukan serangan Hakoku, iaitu serangan yang kita lihat di Little Garden. Kapal Victoria Pang dimusnahkan sepenuhnya dan Kid bersama kru-kru dia tenggelam di dalam laut. Pirate yang dengan bounty 3 bilion Eustace, Captain Kid bersama seluruh kru dia telah dikalahkan. Habis chapter ni dan minggu depan break. Selepas baca chapter ini, adakah Shanks punya kekuatan setaraf dengan Goldie Roger semasa dia di kemuncak usianya, dan adakah Shanks lanun yang terkuat buat masa sekarang? Chapter ni juga Oda dah bagi petunjuk bahawa Blackbeard saja musuh yang setanding dengan Shanks selepas Shanks mahu tahu situasi semasa mengenai Blackbeard. Kemudian perbezaan cara lawan mereka, yang mana Shanks lawan secara adil manakala Blackbeard lawan secara kotor, menunjukkan yang Oda bagi petanda lagi yang mereka berdua bakal bertembung tidak lama lagi. Mengenai kapal milik Blackbeard Pirates berhampiran dengan Egghead Island, kemungkinan besar Aokiji dan Puding berada dalam kapal tersebut. Aku rasa Blackbeard mahu gunakan kebolehan Puding untuk keluarkan memori Vegapunk yang semestinya sangat berguna kepada misi pencarian One Piece, termasuk sejarah-sejarah silam. Plot twist apa yang akan berlaku di Egghead Island sehingga mengakibatkan keputusan yang mengejutkan bagi insiden besar di pulau itu. Satu lagi aku nak tambah, kalau Yonk arahkan S-Snake untuk jadikan Luffy sebagai batu, aku nak tengok reaksi dia sama atau tidak dengan buah Hancock. Kalau S-Snake tiba-tiba shock juga dengan Luffy dan ikut arahan Luffy, memang senang kerja lah. Alright okay, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter 1079 rasanya. Aku dah ingat dah. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi lanun. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro TV.